Okey, baik, alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahilladzi manna 'alaina bi fadlihil 'amin. Wa idh manna 'alaina bi Muhammadin afdalil khalqi fahadana ila dinil haqq wa ihdinas siratal mustaqim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله حبيبه وخليله الهادي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Ta'ala Azza wa Jal dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati melainkan matinya kamu itu dalam keadaan Islam atau seorang Muslim. Jadi mudahan kita terus istiqamah untuk menjadi seorang hamba Allah yang bertakwa di sisinya, dan seorang hamba yang sentiasa mencari redha Allah Ta'ala Azza wa Jalla. Kita tanpa membuang masa kita yang agak singkat di antara waktu maghrib dan juga waktu Isyak. Waktu Isyak lebih kurang tepat pada jam 8.43 akan masuknya waktu azan Isyak dan kita akan berhenti selesaikan. Okey, baik, sambungan daripada hadis yang ke-22 berkenaan cerita Ka'ab ibn Malik yang tak habis, hadisnya begitu panjang. Hadis muttafaqun alaih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, yang mana kita telah pun sampai. Sebelum tu mungkin ada yang terlepas sedikit sebagai ulangan. Yang mana Ka'ab ibn Malik ini tidak mengikut rombongan ataupun kumpulan tentera baginda sallallahu alaihi wasallam menuju ke Tabuk, yang mana hatinya dalam keadaan berbelah bagi hatinya, lebih lagi dalam keadaan disebut dalam riwayat menyebutkan buah-buahan yang sedang masak ranum. Bayangkan nak tinggalkan kebun tu punya susah. Kemudian dalam keadaan rendang tanaman mereka itu. Dan pada saat itu juga dikatakan Ka'ab ibn Malik ini telah memiliki 2 kenderaan. Maknanya dia ada, boleh jadi ada 2 ekor kuda, sebelum ada seekor kuda, tambah pula seekor. Mungkin jadi sebelum dia ada unta, lepas tu tambah dengan kuda pula, kan? Jadi Ka'ab ibn Malik ini diuji oleh Allah Ta'ala Azza wa Jal, yang mana hatinya itu berbelah bagi. Itu yang disebut kalau kita lihat, yang mana sehingga dia merasakan sedih pula. Perasaan dia jadi sedih pula bila dia sendiri rasa dia, apalah aku tak pergi ikut Nabi pergi perang. Yang mana dalam hadis sebut, dia kata apa? Yahzununi anni la ara li uswatun illa rajulan maghmusan alaihi fin nifaq. Dia kata, ya Allah, dia kata sedihnya diri dia, rasa sedih. Dia kata apa? Tidaklah aku melihat dalam dirinya itu satu contoh yang baik, melainkan apa dia? Illa rajulan maghmusan, seorang laki-laki yang fihi nifaq, banyaknya melakukan kemunafikan. Munafik maknanya dia tak ikut Nabi padahal dia tidak ada apa-apa keuzuran, tapi dia tak mau pergi perang. Tapi dia nak pergi, tapi sebab dia diganggu tadi hatinya. Ini nak jadikan asbab kepada kita ataupun contoh teladan untuk kita supaya tetapkanlah hati kita. Tapi kalau berlaku keadaan sedemikian, cerita Ka'ab bin Malik ini adalah sebagai satu contoh bagaimana untuk menjadi seorang hamba yang saleh, seorang hamba yang berani, seorang hamba yang kuat. Lalu disambung dalam riwayat ni, kita sambung pada hadis ni yang masih panjang lagi, tak sempat juga nak habis ni rasanya, kita baca satu muka aja lebih kurang. Lalu
bila mana Nabi SAW dah sampai di Tabuk waktu itu, dia katakan hatta balagha Tabuk, disebut Nabi sampai di Tabuk waktu itu, faqal wa huwa jalisun fil qaumi bit Tabuk. Nabi pun duduk waktu itu bersama dengan sahabat-sahabat yang lain. Disebut Tabuk ini satu tempat yang panas, satu tempat yang orang kata mencabat. Disebut dikatakan satu tempat yang tidak ada tumbuh-tumbuhan yang boleh hidup. Tapi hari ini berbeza Tabuk. Kalau kita lihat Tabuk pada hari ini keadaannya begitu menghijau. Itu yang berbeza. Ini disebutkan dalam hadis yang lain, tanda-tanda akhir zaman. Baik, kemudian disebut lagi, bila mana dikatakan Nabi sudah pun sampai di Tabuk pada waktu itu, lalu Nabi pun sebut ma fa'ala Ka'ab bin Malik. Apa yang dibuat oleh Ka'ab bin Malik pada kata Nabi sebut nama Ka'ab bin Malik. Tiba-tiba faqala rajulun min Bani Salimah, tiba-tiba lalu berkata seorang lelaki-lelaki daripada Bani Salimah, menjawab pertanyaan Nabi SAW. Dia kata, ya Rasulullah, dia kata habasahu burdahu wan nadharu fi atfaihi. Allah, tengok dia kata apa? Ni disebut, kata ya Rasulullah, dia kata dia sedang orang kata apa, disebut ni habasahu burdah, ditahan sebab kerana pakaiannya yang cantik. Dia tak pergi perang tu, ke perang Tabuk ni sebab kerana memiliki keindahan pakaiannya. Kemudian wan nadharu fi atifaihi, yang mana ditahan kerana pemandangan yang indah. Apa pemandangan indah di situ? Kebun dia tadi itulah, yang mana tengah berbuah banyak. Yang sedang rendang, yang kata tengah, orang kata tumbuhan yang sedang menghijau waktu itu tumbuh. Jadi kata seorang lelaki dari Bani Salimah begitu pada Nabi. Nabi tak jawab apa, Nabi senyap je. Tiba-tiba dijawab oleh seorang sahabat. Faqala lahu Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal pun jawab balik apa yang disebut oleh lelaki-lelaki dari Bani Salimah tadi. Dia kata, bi'sa ma qulta, ai jahat mulut kamu, dia kata. Buruknya kalam kamu tu, maknanya sebutan apa yang kamu sebut, dia kata ni tadi, yang kamu nyatakan ni tadi, dia kata satu benda yang tak sepatutnya, dia kata. Macam kita kalau kita sebutlah apa dia, kita kata mulut hang ni tak ada insurans, ikut suka dan nak cakap, nak tuduh orang macam tu. Sebab apa? Sebab apa Mu'adz bin Jabal sebut begitu? Kata Mu'adz bin Jabal, dia kata Mu'adz bin Jabal dia backup balik, nak bagi orang kata supaya Nabi ni, orang kata sebab Ka'ab ini dikenali oleh sahabat-sahabat seorang yang lelaki yang baik, yang saleh. Lalu kata Mu'adz bin Jabal, kata disebut ya Rasulullah, dia kata disebut dzalika ra'a rajulan mana tadi? Wallahi, dia kata wallahi demi Allah ya Rasulullah, ma alimna alaihi illa khairan, dia kata tak ada yang kami kenal ni Ka'ab bin Malik ini melainkan dia illa khairan, melainkan benda baik-baik je yang kami tahu pasal Ka'ab bin Malik. Jadi mustahil Ka'ab ni tak pergi berperang ni sebab benda-benda macam tu. Boleh terpengaruh dengan sebab pakaiannya, sebab kerana kebunnya dan sebagainya. Lalu fasa kata Rasulullah, Nabi pun senyap, Nabi pun tak kata apa, Nabi pun tak sebut apa-apa, Nabi diamnya. Bila Nabi diam ni, semua sahabat pun tak panjang adalah cerita Ka'ab bin Malik ni ketika perang Tabuk. Lalu tiba-tiba pada waktu mereka dok bincang, dok sebut pasal sebut nama Ka'ab bin Malik ini tadi, bila Nabi dah diam tadi, fa baina huwa ala dhalik ra'a rajulan mubidan, tiba-tiba di antara sedang mereka dok berbual benda hak ni tadi, lalu dilihat ada seorang laki-laki mubidan, dalam keadaan berpakaian serba putih, yazulu bihi sarab, yang mana melalui sedang datang daripada yang dilihat agak macam samar-samar. Sarab ini apa dia? Kalau kita tengok macam berair panas kan, uap air tu daripada jauh nampak apa dipanggil kaedah bahasa kita fata morgana. Dia pun ada gitu, fata morgana, sarab. Jadi nampak tak nampak muka orang lelaki. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi pun sebut kun Abu Khaitamah, rasanya tu Abu Khaitamah tu rasanya disebut begitu. Fa idza huwa Abu Khaitamah al-Ansari, ya betul, Abu Khaitamah yang datang kemudian, maknanya menyusul kemudian, pergi lambat sikit, sedangkan sahabat yang lain dah sampai dulu, dia datang kemudian.
wa huwa alladhi tasaddaqa bi sa'id tamar hina lamazahu almunafiqun, yang mana siapa dia Abu Khaythamah ni, dialah laki-laki yang mana tasaddaqa bi sa'id tamar, dia yang pernah memberikan sedekah satu gantang, satu sa' ni satu gantang kurma, yang mana kemudian lamazahu almunafiqun, lalu dihina dicaci oleh golongan munafik. Orang munafik ni maknanya hina pemberian sedekah siapa dia, Abu Khaythamah ni tadi. Baik, habis cerita dia begitu saja. Okey. Baik. Qala Ka'ab, mula cerita Ka'ab ni sebenarnya dia tak rasa susah hati lagi ni. Macam kita lah, ada aja benda yang kita rasa bila kita dah buat salah, apa nak ni. Mulalah kalau hati jenis iman tak pernah kuat, syaitan tak ganggu, mula kita duk merancang benda-benda hak bukan-bukan. Okey, kita tengok apa berlaku dekat. Falamma balaghani anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad tawajjaha qafilan min Tabuk. Lalu dia kata Ka'ab bin Malik tadi, bila sampai padanya berita yang mana sungguh Nabi ni dah nak balik dah. Dah nak balik semula ke kota Madinah. Waktu itu hadarani bathi fatafiqtu atadhakkarul kadhib, dia kata. Lalu terlintas di minda benaknya waktu itu dia nak membohong, dia nak mendustakan Nabi, dia nak menipu Nabi, dia nak bagi alasan tipu lah, senang kata. Apa nak buat macam kita? Ni nak cerita seorang sahabat yang mana walau dalam keadaan bersalah tadi, kita nak ambil contoh, jadikan sampel ni pada diri kita. Tak boleh ambil banyak, jangan tinggal semua. Jadi ambil sikit kalau tak boleh nak ambil semua. Apa yang ada pada Ka'ab bin Malik ini. Dia ni tadi dah mula terlintas. Terlintasnya dirinya tadi apa dia? Atadhakkarul kadhib. Dia kata, aku ni rasa nak cakap benda, orang kata nak spelet lah. Kalau Kelantan kata nak spelet lah tu. Nak spelet ke apa ke dia ni? Gitu. Okay. Lalu dia kata, wa aqulu, dia kata, dan dia bersebut, dan aku berkata lagi, dia kata Ka'ab bin Malik, bima akhruju min sakhatihi ghadan, macam mana aku nak menghindarkan diri aku daripada dimurkai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam esok Nabi nak balik dah ni, nak sampai Madinah dah ni. Macam mana aku nak elakkan diri aku ni supaya tidak dimurkai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dia pun duk pening Ka'ab bin Malik ni. Lalu apa disebutlah riwayat, dia kata lagi, wa asta'inu ala dhalika bi kulli dhi ra'yin min ahli. Dia pun pergi jumpa ahli keluarga, dia tanya pandangan macam mana ni. Itu Nabi tanya dah, so siap cepat-cepat nak pergi perang Tabuk, tapi aku duk lengah, kata kejap macam ni, orang lain siap, aku pergi siap tapi tak siap-siap juga. Jadi dia kata sekarang ni Nabi confirm akan tanya, dia kata. Nabi confirm akan tanya aku, dia kata. Sebab apa Ang tak pergi perang? Walaupun Tabuk ni tak berlaku, tuan-tuan. Perang Tabuk tak berlaku sebab dalam riwayat sebut, baca yang Quran sebut, menyatakan dalam perang Tabuk tu khusus pun ada dalam Quran. Tapi perang Tabuk tak berlaku. Yang mana tentera Rom yang dikatakan akan berperang dengan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tak berlaku pun. Tapi ada satu ujian yang begitu besar. Berbetulan pada waktu dan saat itu sebenarnya peperangan itu Nabi tak kata, sebab kalau kita baca hadis ni pada awal hari itu, kita ingat Nabi tak ada janjikan waktu itu memang nak pergi perang. Secara kebetulan waktu itu jugalah waktu buah sedang masak gandum. Waktu itu jugalah Ka'ab memiliki kenderaan baru pula, ada kereta baru macam kita lah hari ni ada kereta baru. Time ni pula aku baru dapat kereta baru je dapat beli tanah. Macam tu lah, tiba-tiba dah nak kena macam tu. Kan? Okay. Lalu dikatakan lagi oleh Ka'ab bin Malik tadi, falamma qil, dia kata, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad adalla qadiman zaha anni al-batil hatta araftu anni lam anju minhu bi syai'. Dia kata abadan, dia kata tak ada benda yang boleh menyelamatkan aku. Dia kata apa dia selain aku nak buat macam mana ni benda ni, tak ada benda yang boleh selamatkan aku daripada apa yang berlaku, yang aku tak pergi perang Tabuk ni, dia kata. Lalu disebut lagi ajma'tu sirqahu, lalu dia pun ajma'tu ni maknanya dia buat satu keputusan. Tak boleh lah. Mula-mula tadi duk
macam-macam terlintas nak menipu dan sebagainya. Akhirnya ajma'tu sidqahu, dia pun buat keputusan untuk cakap benar. Sebab apa? Dia kata qad adalla qadiman ra'a 'anil batil. Sebab dia kata Nabi esok harinya tu bila Nabi sampai Madinah, tu barakah nak sebut. Barakah Nabi sampai ke kota Madinah, hilang terlintas apa yang dia nak yang dia nak menipu tadi, hilang semua. Kerana apa dia? Tu kata berkatnya seorang yang sayang pada baginda sallallahu alaihi wasallam, nak buat jahat tadi, bila Nabi sampai sebab tu disebut qad adalla qadiman, dia kata zaha annil batil. Jadi dia kata tadi, aku mula nak menipu, tapi bila Nabi dah sampai Madinah tadi, tiba-tiba kebatilan yang dia kata nak menipu tadi semua hilang. Sekarang ni dia kata lam anju minhu bi syai', tak ada apa benda dah nak boleh tolong aku, melainkan dia kata aku nak bercakap benar, fa ajma'tu sidq, aku nak cakap benar aja. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah Taala, ni pengajaran pertama daripada hadis, sambungan hadis yang kita malam ni. Walau macam mana sekalipun, keadaan apa jua sekalipun kita pada saat kita dalam keadaan kita bersalah lagi, kita kena fikir mesti ada benda hak lebih baik akan datang pada kita bila kita berani untuk mengaku cakap benar, daripada kita menyembunyikannya, yang mana ia akan lebih parah, yang mana ianya akan mendatangkan sesuatu yang lebih buruk lagi. Contoh tuan-tuan, contoh berlaku zina. Berlaku zina. Contoh mengandung seorang perempuan ni tadi. Dia tak tahu mengandung perempuan ni, pasangan ni tadi tak berkahwin pun lagi. Jadi mereka rahsiakan, menipu. Berkahwin sebab tak menipu, tak bagi tahu sebagainya. Mereka duk berasa benda ni tadi macam tak ada apa. Alah, nipu ni tak apa, kita kahwin je lah, selamat. Tapi dia lupa kesan buruknya tu lagi banyak. Apa dia? Sebab dia menipu ni tadi, pertama, dia bila mana lahir anak ni tadi, kalau kena pada anak perempuannya itu, maka apa yang berlaku? Anak dia itu tidak boleh dibinkan dengannya. Contoh, walaupun tempoh mengandung tadi dengan berkahwin tu mungkin sukar dikesan oleh pihak hospital yang dia ni mengandung awal ke sebelum nikah ke, sebagai contoh. Tak boleh kesan, tapi nak cerita buruknya tadi, nama tak boleh dibinkan dengan ayahnya, walaupun itu adalah benih ayahnya sebenar. Tapi sebab kerana tanpa perkahwinan yang sah, dia tetap bukan anak. Anak tidak sah taraf dipanggil. Jadi waktu itu mula tersimpan lagi, dia kata tak ada apa, tak ada apa lah ni, tak ada apa, okey je. Esok lagi besar dah anak dia, makin hari umur dah mulalah 18 tahun, dah masuk universiti. Orang tak pernah tahu pun yang dia ni sepatutnya tidak boleh dibinkan ke terbintikan kepada bapaknya, patutnya bin Abdullah. Contoh kita ambil mereka, patutnya binkan pada Abdullah, nama hamba Allah, sebab tak layak, tak sah taraf, tapi dibinkan nama bapaknya itu. Dia patut anak perempuan pula. Kemudian berapa banyak dosa dia buat tadi, banyak benda yang kalau dia lakukan, contoh dia buat sesuatu, contohnya kalau berlaku kematian dia awal, si bapak ni mati, pusaka ni tadi dia kena pula, dia ada adik-beradik di bawah yang sah taraf pula. Mati bapaknya tadi, sedangkan anak pertama ni adalah anak yang tak sah taraf. Dia mati dulu, bapaknya mati. Tapi orang tengok IC dia tu bin bapak dia. Sebab kerana menipu tadi, dia dapat pusaka. Pusaka tu halal ke tak? Tak halal, haram. Sebab apa dia? Satu penipuan bin ni tadi dah berlaku. Tu mula banyak. Sebab tu sampai lagi hujung, kalau masih hidup lagi, contoh kita ambil tiba-tiba umur 25 tahun, dia nak kahwin tu, apa berlaku? Dia masih lagi nak menipu juga. Dia kata tu masih anak dia dibintikan padanya, padahal itu bukan anak sah taraf.
Dikawinkanlah dengan atas walinya. Dia tidak serahkan, patutnya bila dikawin dia tidak boleh pakai wali bapaknya, iaitu wali hakim. Tapi dia rahsiakan benda tu, dia tak tahu. Okay. Kerana bukan tak tahu, dia tahu, tapi kerana nak menanggung rasa malu tadi, tengok Ka'ab bin Malik ni tadi, malu bah. Kita nak mengaku memang malu, tapi sebab kerana malu ni tadi pun ada iman Ka'ab bin Malik ni, dia tak buat. Ni tadi orang ni tadi, contoh kita ambil contoh, dia kahwinkan anak dia juga dengan cara sebab nak tutup maruah tekan tercalar lah. Kita mana nak bergantung anak luar nikah, anak perempuan kita tu berlaku. Dikahwinkan jugalah. Lalu berlakulah tadi perkahwinan, tetapi kahwin tu tidak sah. Sudah berlaku jadi apa pula? Berlaku jadi sah perkahwinan, anak tak sah pula perkahwinan. Dah jadi zina, situ satu dosa Allah. Tengok, beranak pinak pula, anak dia dapat cucu pula. Jadi kembang habis. Tuan-tuan tahu tak, benda ni banyak berlaku. Yang perahsiaan dalam bab-bab begini. Sebab itu Ka'ab bin Malik ni tadi, malulah. Memang terlalu malu. Kita nak kata apa? Seorang yang Ka'ab bin Malik ni bukan calon-calon orang. Kalau nak jaga muruah, nak jaga maruah kita waktu Ka'ab bin Malik ni boleh. Sebab tu dia kata tadi, boleh je aku nak menipu, dia kata. Sebab tu dia kata, kita ambil dan pengajaran tahun tadi, yang mana ada apa salah sekalipun, jangan kita kena fikir masa akan datang, sebab kesan dia tu panjang, kesan dia tu begitu dalam, kesan dia gitu yang kita tak jangka. Ya Allah, dahsyatnya sampai tahap begitu. Contoh lain, kita ambil contoh sebab kita nak main contoh ni, contoh sebab nak jadi orang berani ni. Sebab tamak. Dia tamak ni, dia apa dia? Adik-beradik. Contoh adik-beradik. Sebenarnya contoh adik-beradik. Ada tanah. Si abang, si adik ni, yalah, dah di faraid, tapi abang ni tamak, contoh. Kita ambil, tidak ada kaitan dengan siapa-siapa. Kita just nak bagi contoh supaya jangan buat demikian, jangan menipu, jangan dustakan. Pergi ke jabat tanah, mari juru ukur tanah ni, kata, alah tak apalah. Dia buatlah, bayar sikit kepada ni. Adik saya dah cakap dah, dia dah ambil sikit di tanah ni. Sedangkan adik dia tak ada, pun tak tahu, pun tak restu, pun apa semua tak. Ambil sikit, kata, walau jengkal sekalipun kalau bukan hak milik kita, hukumnya haram. Tak apalah, dia ambil. Dia ambil. Kata, orang pun tak tahu, adiknya pun tak tahu. Mati adiknya dulu, adiknya pun meninggal dunia dah. Adik dia meninggal dunia dulu, adik dia. Anak-anaknya pun tahu bahawa ayahnya dia ada tanah. Lalu tanyalah abang kepada, maknanya Pak Long dah. Kita contoh ambil Pak Long. Kita tanya Pak Long ni, Pak Long, ayah ada tanah? Ya, ada tanah. Kata. Jadi, ni ayahnya ni. Jadi, anak ni cerdik sikit. Pergilah ke pejabat tanah, suruh buat tengok, buka balik, ukur balik, betul ni ada tanah ni. Ni Pak Long. Tapi sebenarnya Pak Long ni tadi, dulu masa pergi buat tanah ni tadi, dah bayar rishwah orang ni, tanah ni begini. Adik tak pernah ambil tahu pun, memang dia tak ambil tahu pasal tanah ni, biar je lah. Kan? Tapi nak cerita kesannya tu, lepas tu tengok, dia ni tadi mati Pak Long dia. Tanah ni pun dia agih, tapi beri kepada anak cucu dia semua. Tengok kesan dosa dia berjebak, merebak. Kita tak pernah tahu, tak pernah lihat masa akan datang. Sebab tu bila kita nak membuat satu dosa menipu ni, kita kena lihat masa akan datang, apakah kesan sebenarnya. Jadi Ka'ab bin Malik ni tadi, bila mana Nabi tengok barakahnya Nabi ni tadi, bila masuk ke Madinah ni tadi, hilang, batil nak menipu, dia tak jadi nak menipu. Dia kata tak ada apa dah nak menyelamatkan aku. Dia kata ajma'tu, dia kata, melainkan dia kata ajma'tu sidqah. Aku nak cakap benar pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, puan-puan, sidang penonton dirahmati Allah Taala sekalian, kita perlu untuk ikut apa yang Ka'ab buat. Wa asbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qadiman, Nabi pun sampailah di Madinah. Wa kana idza qadima min safarin, dia kata bada'a bil masjid faraka'a fihi rak'ataini thumma jalasa linnas. Ni adab, akhlak. Apa dia disebut? Nabi Ka'ab bin Malik sebut bila sampai saja Nabi ini, ini akhlak adab yang kita bermusafir.
Okey, apa disebut kata Ka'ab bin Malik bila Nabi sampai tadi min safar, daripada safar ni musafir yang jauh ni, bada bil masjid, dimulakan dia datang itu sehingga masjid. Sebab tu kita lah, contoh kita ni tadi musafir, balik daripada Kelantan, balik daripada Johor, daripada Kedah, daripada Sarawak, daripada Sabah, ke mana sekalipun, kan kita musafir itu, okey, kalau kemampu, bukan ini adalah wajib, dipanggil sunnah. Okey, lagipun boleh memberi ruang kepada, kalau ada isteri kita di rumah, anak kita di rumah sebagainya, mereka bersiap-siap sedia kata, okey, abang sampai dah ni, tapi abang singgah sat di surau masjid ni nak solat 2 rakaat dulu. Okey, jadi si suami, si anak, apa keluarga kita yang ada di rumah tu boleh bersiap, nak balik dah ni, nak sampai ayah hang dah dekat kat masjid itu. Tu adab. Okey. Jadi sebab apa? Sebab apa begitu? Kita musafir ni kita letih. Satu, hikmah yang baiknya, hikmah kita musafir lagi, kita bermusafir pergi kerja, cari rezeki jauh, kan? Jadi kadang-kadang badan kita letih, otak kita pun letih, kita akan ada rasa stres boleh jadi, kan? Dengan sebab letih kita ni. Jadi kalau kita terus balik rumah tadi, terus apa dia, kita sampai rumah, isteri tak tahu pun, telefon pun tak, kalau telefon okey lagi lah, telefon pun tak, ting tang, apa tu, assalamualaikum balik, tengok rumah dalam keadaan yang orang kata tak bersiap, rumah kita dalam keadaan berselerak, bersepah, mood kita jadi, mula gangguan itu datang. Sebab tu hikmah Nabi ajar benda begini sebenarnya begitu baik. Mana kita usaha, kalau tak boleh nak singgah masjid pun paling kurang kita telefon, paling kurang kita telefon, tapi lebih baik singgah. Tapi jangan singgah kedai kopi pula, duduk kedai kopi, duduk lepak jumpa member pula lagi lama. Kan? Jadi ikutlah apa yang Nabi buat ni. Kita musafir tadi, singgahlah surau, masjid. Kalau tak boleh, maknanya tak pun ke masjid, okey, kita kata singgah RNA yang mungkin dah dekat, highway yang dah dekat dengan ni, okey, apa singgah ni, dah masuk mukim kita dah. Contoh kan daripada sebelah utara, sampai kini kalau saya duduk kat Bandar Tasik Tri tu, contohnya kita pergi RNA Rawang ataupun RNA Lata, okey, surau situ, singgah solat dulu kejap situ, bagi tahu kat isteri, hello, abang dah duduk dekat ni RNA Lata ni, ataupun Petronas Lata ni, abang duduk kat situ nak solat jap, okey. Jadi isteri, suamiku nak balik dah, bagi tahu kat anak-anak, okey, kalau kau masuk rumah, nanti siang kat ayah dah letih-letih, nanti tengok rumah bersepah. Itu yang menjadikan tanda kebahagiaan sebenarnya bila kita ikut akhlak dan sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu disebut dalam hadis ni kata, idza qadima min safarin bada bil masjid faraka'a fihi. Nabi solat sunat 2 rakaat dahulu. Okey. Rakaatain thumma jalasa linnas. Nabi tak baik lagi, Nabi duduk dulu, Nabi santai. Thumma jalasa linnas. Nabi pun duduklah dengan keadaan ada orang ramai waktu itu. Okey. Lalu apa yang berlaku? Falamma fa'ala dhalik, dalam ketika Nabi duduk tu, duk tengok orang, semua duk tengok orang, macam kita kat kita nak release tension, dah letih tadi, duduk sekejap tengok orang, dia ni, dia tu kan, macam tu. Ja'ahul mukhallafuna ya'tadhiruna ilaihi wa yahlifuna lah. Dia kata apa? Lalu datanglah kepada baginda sallallahu alaihi wasallam golongan al-mukhallafun. Apa al-mukhallaf ini? Mereka yang tidak pergi perang, mereka yang tak ikut perang Tabuk ni tadi. Okey, ya'tadhirun ilaih, yang apa, memiliki keudzuran untuk tidak mengikuti rombongan Nabi berperang ke Tabuk waktu itu. Wa kanu bid'an wa thamanina rajulan, disebut oleh Ka'ab bin Malik, yang datang tu bukannya sikit, maknanya apa dia, 80 lebih orang. Bid'an di sini 80 lebih, begitulah, maknanya dekat 90 orang begitu, 80 lebih orang begitu datang. Maknanya begitulah bahasa kita ni, kata 80 lebih orang yang datang jumpa Nabi. Ramai juga yang tak pergi. Tapi 80 tu sebenarnya tak ramai. Sebab apa? Saya lupa disebutlah dia tu, kata apa? Sebab kata Ka'ab bin Malik, dia kata mana ni, saya tengok ni dia kata, disebut kata Ka'ab bin Malik, faqalla rajulun yuridu an yataghayyaba illa dhanna anna dhalika sayakhfalah. Dia kata, disebut kata Ka'ab bin Malik yang kita dah baca sebelum ni, kata yang laki-laki rombongan yang nak, kalau tak pergi perang ni, dia tak ikut Nabi ni, kata
yataghayyab, untuk menghaibkan diri, maknanya meraibkan, tidak mau mengikut Nabi pergi perang, illa dhanna, melainkan mereka menyangka, sebab sikit sangat, okey, dhanna anna dhalika sayakhfalah. Jadi orang tak dapat kesan kot, orang tak tahu kot, sebab yang perginya ramai, yang tak pergi sikit. Jadi rasa-rasa, duk rasa-rasa macam itulah, duk rasa-rasanya, orang tak tahu kot kita tak pergi perang. Macam itulah. Lalu dikatakan lagi Ka'ab bin Malik, dia kata apa? Dia kata malam yanzil fihi wahyun min Allah Ta'ala, selagi mana tak turun wahyu daripada Allah nak memberitahu isyarat ada golongan yang cuba cengkelat untuk tak pergi perang, baru dapat diketahui siapa yang tak orang yang tak pergi perang ni sebab apa, menipu ke, betul-betul ada keuzuran ke, tu je. Jadi nak ceritanya, kalau siapa hak tak pergi perang, yang tak pergi perang ni sebenarnya sedikit, 80 orang ni sedikit lah, mungkin sebab yang pergi perang tu ramai, beribu-ribu orang yang pergi. Jadi hak 80 orang ni tak boleh nak dikesan sangat, maknanya tak berapa nampak. Tapi sikit-sikit pun tadi Nabi duk sebut nama Ka'ab bin Malik. Dia kata, okay. Jadi kata dia 80 lebih orang yang pergi menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, pergi jumpa Nabi. Dia kata faqila minhum alaniyatahum wa bay'ahum wastaghfara lahum wa wakala sarairahum ila Allah Ta'ala. Sedap je. Dia kata apa? Dia kata jadi mereka pun menyatakan apa sebab-sebabnya mereka tak pergi perang ni. Wabaya'ahum, dan mereka membai'ahkan diri mereka pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wastaghfar lahum, dan mereka minta diampunkan, mohon diampunkan oleh Allah sebab kerana keuzuran mereka ini. Mereka minta pada ya Rasulullah, tolongkanlah, doakan untuk kami pada Allah, minta pada Allah diampunkan bagi kami sebab kami tak pergi perang. Macam tu. Wa wakala sarairhum ila Allah Ta'ala, dan mereka serahkan apa saja itu urusannya pada Allah Ta'ala Azza wa Jalla. Begitu je, mudah. Tapi Ka'ab bin Malik tak tadi, duk fikir, tu orang yang soleh. Orang yang soleh ni akan fikir, macam mana kita ni, benda ni tadi bukan nak kata apa, tapi kalau orang yang iman dia begitu lagi tinggi martabat tadi, dia susah hati, tak boleh macam ni. Lalu dia kata, Ka'ab bin Malik sebut lagi, hatta jitu, dia kata, sehinggalah aku pula yang sampai jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekejap lagi 8.37, 8.43 masuk waktu azan. Dia kata hatta jitu, dia kata falamma sallamtu tabassama tabassumal mughdab. Dia kata bila aku sampai pada Nabi, dia kata tadi apa yang berlaku, dia pun beri salam, Assalamualaikum warahmatullahi ya Rasulullah. Tengok dia duk ketak ni, duk berasa apa, dia duk berasa macam mana lah, tapi dia jumpa agak menghadap juga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia kata tabassama, dia pun senyumlah, lalu dia senyumnya itu dibalas oleh Nabi dengan senyuman apa, dia kata tabassumal mughdab, senyuman yang marah, senyuman yang tak berapa nak berkenan, apa yang dibuat oleh Ka'ab bin Malik. Lalu thumma qal, Nabi kata, ya Ka'ab, ta'al, mari sini. Allah, bila Nabi panggil ni, kita lah kata salah. Sebab tu Allah, bukan kata Nabi, jangan kata Nabi. Kita lah ada apa orang kata, orang yang berautoriti panggil kita dan kita tahu kita dibuat salah, kita pun dah rasa goyang dah, susah hati lah. Tak tahulah kalau orang dah biasa buat salah, dia dah tak rasa, dia dah tak ada rasa apa dah. Sebab apa? Hati kita ni dia kena selalu jentik lembutkan, jemputkan hati kita. Bila kita buat salah ni, walaupun salah kita benda kecil sangat, kita rasa rasa terbeban, walaupun benda orang kawan kita ilaha illallah, hang buat salah benda tu sikit je pun hang dah macam orang tak kawan, macam mati anak. Bagus tu sebenarnya, walaupun salah tu kecil, keruan gelabah kita tu macam rupa orang mati anak, bagus. Jangan duk dengarlah kawan nak kata macam tu. Sebab apa? Sebab itulah tandanya iman. Sebab tu Nabi kata apa? Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Malu ni mustahak. Dia kata al-haya'u lam ya'ti illa khair. Ini hukama sebut. Ulama sebut, hukama ulama sebut. Apa ulama sebut? Kata al-haya'u lam ta'ti, bukan lam ya'ti, lam ta'ti, sebab dia muannas.
al-haya'u lam ta'ti illa bil khair. Malu tu, kata ulama, takkan datang melainkan sebab benda baik. Ada tak kita malu ni benda yang tak baik? Tak ada. Kalau malu tu dah tak ada, contoh, dia dah biasa buka aurat, tak tutup, tak pakai tudung dan sebagainya, dia dah biasa, maknanya al-khair tu dah tercabut, dah gugur satu. Sebab tu tengok, orang yang berada di barat, Mak Saleh, orang kafir lah kita kata, jangan kata Mak Saleh lah, kesian Mak Saleh ni ada yang orang baik, soleh, Islam. Tengok kalau di US, Amerika sekarang ni banyak, ramai dah orang yang berislam. Jadi Amerika bukan satu watak yang kita boleh kata semuanya orang tak baik. Sebenarnya Amerika pun dah banyak orang Islam. Kita kata orang kafir, kita kata. Kenapa mereka sanggup sampai pakai bikini, minta maaf sebutlah, lelaki pakai spandal je, minta maaf sebut, dia tak ada rasa malu? Sebab al-hayat ni dah tanggal satu. Sebab disebut kata ulama tadi, sebab tu kita kalau dah tak ada rasa malu tadi, benda ni itu bahaya. Sebab tu dia kata idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Bila kamu dah tak ada rasa malu, kamu akan buat, kau nak buat apa, buatlah. Entah kau nak buat apa. Tengok Nabi sebenarnya dah tak ada malu. Jadi siapa yang ada rasa malu, sebab tadi yang ni tadi kita duduk tak kuat tu sebenarnya malu ada. Malu macam mana aku nak menghadap ni weh. Macam mana ni? Bila orang tanya, pasal apa ni? Aku malu nak menghadap. Orang tak pernah pun tengok aku buat salah ni. Contoh, kalau kita tak ada rasa malu itu dan tak ada rasa salah ni tadi, walaupun salah tu kecil, tu bahaya tuan-tuan. Kekalkan walaupun salah tu kecil, walaupun salah tu remeh sekalipun. Lepas tu anak-anak kita kena didik begitu. Dia salah tadi, dan contohnya, setakat 5 sen je pun dia ambil. Setakat 10 sen je pun ambil. Bila ditangkap anak kita dia ada rasa malu. Awak tak malu awak buat benda jahat ni. Awak tahu tak 10 sen ni boleh memberi makan kepada orang-orang yang susah. Kita cakap macam tu. Dia akan ada rasa, walaupun, jangan pula ada backup pula. Contoh, Walid, tak apa Walid, setakat 10 sen je, tak apalah setakat 10 sen, kita ayah maafkan. Tak boleh. Sebab kita nak kekalkan al-haya, nak kekalkan walaupun salah tu kecil tadi, tetapi sebab kita nak biar dia ada rasa bersalah. Sebab itu tanda iman. Sebab ini tadi kata bila tabassumal mughdab, dia kata Nabi sendiri mengenal senyuman yang orang kata tak berapa nak kena, macam marah lah kata. Nabi kata ta'al, Ka'ab dah mula rasa goyang dah, rasa aish dia kata. Lalu dia kata fajitu amshi hatta jalastu, aku pun berjalan pergi ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, pergi duduklah kat Nabi tu. Dia kata hatta jalastu baina yadayhi, maknanya menghadap Nabi sungguhlah ni, duduk menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Tuan-tuan, okey. Azan dah. Okey, kita bagi laluan azan sekejap je, lepas tu kita sambung 3 minit boleh Kita bagi laluan azan dulu insya-Allah pukul 8.43 masuk waktu insya-Allah. Okey.
Okay, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرفات درجة العالية الرفيعة وبعث مقام محمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد آمين يا rabbal alamin. Baik, sikit je lagi kita sama sikit ya. Okey, kita nak solat Isyak. Okey. Jadi bila Nabi ni tadi bila Ka'ab bin Malik tadi duduklah kat Nabi tadi baina yadayhi, kata, lalu Nabi pun tanya, faqala li, Nabi pun tanya pada siapa? Ka'ab bin Malik. Dia kata, ma khallafaka ya Ka'ab, apa yang sebab hang ni tak pergi perang? Okey lagi ayat tu, tengok apa kata ayat Nabi kemudian. Nabi kata, alam takun qadib ta'ta zahrak. Allah, Nabi bagi soalan power. Nabi kata, bukankah hang ni baru ya beli kereta baru? Bukan kereta lah zaman tu, beli kenderaan baru. Zahrak ni belakang, maknanya benda hak boleh tunggang lah tu. Kuda ke, unta ke, wallahu alam lah. Kita kata kuda lah, kita kata. Kan? Jadi Nabi bagi satu soalan cepu mas pada Ka'ab bin Malik. Dia kata, alam takun qadib ta'ta zahrak. Dia kata, bukan hang nak baru beli kereta baru ke? Tuan-tuan, ini nak sebut Nabi tanya begitu apa dia? Kita bila ada harta itu kita diuji. Kan dah sebut dah cerita sebelum ni, Ka'ab bin Malik ni kan berasa berbelah bagi. Nak pergi perang tak pergi perang, ni nak pergi perang tak pergi perang, ni dengan kebun tengah berbuah dengan dengan rimbunnya, lepas tu baru dapat kereta baru pula, nak pergi perang ke tak. Kita jangan kata pergi perang, tuan-tuan, kita baru diuji sikit benda hak mungkin benda hak simple lah. Contoh lah, kata kita dapat kereta baru kan, tiba-tiba kita dah plan nak pergi cuti. Ni adik-beradik kita susah nak minta tolong. Tahu pula kita dapat kereta baru, telefon, "Alo, Assalamualaikum, boleh tak tolong nak pergi bawa ni?" Jadi kita dah plan dah macam-macam, belum pergi perang lagi ni. Setakat pergi bercuti je pun dah tempah hotel apa semua. Hak susah dengan hak kita ni tadi, hak kita pergi cuti ni tadi, kita hilang, mungkin orang kata boleh ditukar, sebenarnya tak ada masalah kan. Tapi hati nafsu kita tu nak ke mana? Orang tak tahu, sebab benda tu benda yang betul-betul orang kata memerlukan. Tu dia kata, sebab tu lah Al-Quran sebut wa atal mala ala hubbih, dan mereka yang memberikan harta mereka yang paling terbaik sebagai satu sedekah. Walaupun kita bukan kata beri terus, kita bukan kata beri terus lah, kita kata bagi pinjam sat je pun belum tentu. Ni sebagai penutup kesudahan kita sambung ni harta ni tadi. Kita ada 5 beradik. Daripada semua 5 beradik kita ni seorang susah, hak lain ni semua hebat belaka. Kerja lawyer, kerja engineer, kerja ni semua hebat lah. Hak seorang ni, hak ni tadi jaga aja. Okay. Tak ada kereta, ada motor je. Ada motor ya. Motosikal. Motorcycle. Okay. Jadi dia pun baru dapat gaji. Rumah abang dia, kakak dia dekat-dekat lah, tak jauh pun. Dia kira jumpa abang dia lah, abang long dia. Abang long dia ni kaya, ada Mercedes, ada Velfire, ada ni. Paling kecil kata dia ada Myvi. Myvi is king. Contohlah. Okay. Jadi adik ni tadi, hak kerja jaga ni tadi, pergi jumpa abang dia. Assalamualaikum bang. Ni nak pinjam kereta, sat boleh tak nak pergi beli barang? Boleh ya, nak naik motor, tapi anak-anak rasa macam nak ikut, baru dia dapat gaji. Gaji tak besar mana pun, 1,300 gaji jaga kan. Kita jaga. Boleh tak bang? Rasa-rasa abang dia tu bagi kereta hak mana? Mercedes, Velfire, ataupun Myvi. Rasa-rasa. Sebab Allah sebut tadi, wa atal mala ala hubbi. Ni bukan orang lain, adik-beradik. Kalau orang lain mungkin kita risau juga, mungkin berlaku, kita boleh fikirkan kes kecurangan. Ini adik-beradik sendiri. Kita kenal adik kita macam mana, duduk dekat dengan kita. Kan? Memang ada orang, kalau orang yang baik pula, tak payahlah bang, kereta mahal-mahal, saya nak pakai kereta ni, saya nak Myvi je. Tapi itu lain cerita. Kita ni tadi, hak pemilik harta ni tadi, Nanya ambillah Velfire abang ni.
Hai susah, belum pergi perang lagi. Susah. Ingat senang tak? Susah. Sebab apa? Allah sebut dah tadi, wa atal mala ala hubbi. Siapa yang paling hebat boleh buat itu? Masya-Allah. Iman dia memang tahap mustawa ali, tahap tingkat yang paling tinggi. Sebab tu kita nak sampai tahap tu memang payah. Bukan payah, boleh, tapi kena step by step. Lepas tu kita orang tak tolong, kita mudahkan dulu. Walaupun benda tu nak buat benda kecil, kita mula benda kecil. InsyaAllah dia akan boleh. Bila benda hak paling besar-besar ni, tak ada masalah. Kan? Kita tak rasa. Kena pula ada orang hasut kita. Bini ya contoh. Bang, apa bagi Velfire? Rosaklah kita dah lah anak dia tu. Ramai, habis semua. Habis dok ni. Mula. Jadi hati, macam ni tadi ya. Hati kita tadi buat macam Ka'ab bin Malik tadi. Dengan ada pokoknya berbuah dan sebagainya. Semua terganggu dan sebagainya. Okay. Jadi, pengajaran kita boleh ambil kat sini tadi. Dalam bab harta ni, kita kena hati-hati. Sebab apa? Harta boleh menyebab kita masuk neraka. Harta juga boleh masukkan kita dalam syurga. Tapi jangan kata, tak mau cari harta. Tak boleh. Cari harta banyak-banyak. Niatkan kerana untuk beri sedekah. Untuk tolong orang yang susah. Bukan cari harta untuk diri sendiri. Sebab tu niat dikaya, silakan jadikanlah diri 7 tahun. InsyaAllah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan Allah Ta'ala murahkan rezeki kita. Dan Allah Ta'ala jadikan kita orang yang suka bersedekah. Mak ayah tu utamanya. Jangan langsung kita tak beri apa-apa ke mak ayah. Kan? Jadi insyaAllah mudah-mudahan kita mendapat nikmatnya daripada Allah Ta'ala, dan ni yang kita boleh bincang. Jadi kita akan sambung lagi, hadis ni panjang insyaAllah pada pertemuan akan datang. Jadi cukup sekali itu, saya mohon maaf. Mudah-mudahan kita sentiasa dirahmati Allah Ta'ala Azza wa Jalla. Jadi cukup sekadar itu. Saya mohon maaf pada semua yang segala yang baik itu datang dari Allah. Yang lemah, yang kurang itu daripada diri kita sebagai manusia yang lemah, dan sentiasa untuk kita perbaikinya insyaAllah untuk menjadi orang yang saleh dan salih. Jadi cukup sekali itu saya akhiri pertemuan kita dengan kalam yang mulia. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.